Manakala Ustaz-Ustazah bagi niat mandi wajib pula, yang dikatakan niat ini mesti sampai lintasan dalam hati kita, iaitu kita niat, maksudnya kita niat ini lintasan dalam hati dan fikiran kita, kita nak lakukan sesuatu. Di sini adalah nak niatkan dalam hati kita nak melakukan mandi wajib. Kena ada lintasan masuk dalam hati kita ni, kita nak mandi apa ni? Kan? Ustaz salah. Nak mandi wajib. Jadi niat mandi wajib secara ringkasnya adalah sahaja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Itu ringkas. Niat itu hendaklah disertakan ketika air sampai ke bahagian anggota badan. Makna kata kita nak jirus, nak basahkan badan kita tu, apabila air sampai ke anggota berserta dengan niat kita, iaitu niat mandi wajib. Lafaz niat yang lain, ada lagi lafaz-lafaz niat. Lafaz niat ni adalah perkataan kita sebut, tetapi niat ni paling-paling sedikit alal aqalnya mestilah kita lintaskan. Bila kita nak mandi tu, aku nak mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Lintaslah ni, bukan sebut, lintas dah masuk dalam hati kita ni, kita nak mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Jadi lafaznya para ulama fiqh dia buat satu lafaz bagi senang bagi kita ni. Takutlah tak pandai nak berniat kan. Tapi niat ni sebenarnya mudah je. Lintasan masuk dalam hati, nak mandi, selesai. Mandi apa? Mandi wajib, selesai. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala. Jadi para ulama fiqh telah menggariskan lafaz dia. Lafaz niat dia, nawaitu ghusla li raf'il hadatsil akbari janabati fardhan lillahi ta'ala. Makna kata nawaitu ghusla, sahaja aku mandi li raf'il hadatsil akbar, untuk mengangkat hadas besar, ataupun sahaja aku mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, untuk nak raf'il hadas, di raf'il hadas maksudnya untuk mengangkat atau membuangkan hadas besar. Janabati, janabah ataupun kesan daripada bersetubuh, ataupun tak sebut janabah pun tak apa, nawaitu ghusla li raf'il hadatsil akbar fardhan lillahi ta'ala, kefarduan ke atas aku kerana Allah Ta'ala. Kalau kita hasil daripada janabah ataupun berjunub, kita sebut janabati. Kan? Fardhan lillahi ta'ala, makna kata sahaja aku mengangkat, sahaja aku mandi hadas, mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, dan mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Untuk wanita yang mandi wajib kerana hadas haid, niat mandi wajib adalah sahaja aku mengangkat hadas haid kerana Allah Ta'ala. Manakala bagi wanita yang habis nifas, niat mandi wajib ialah sahaja aku mengangkat hadas nifas kerana Allah Ta'ala. Maksud mengangkat ini nak menghilangkan hadas nifas, hadas haid, hadas daripada janabah, hadas daripada keluarnya mani, kerana Allah Ta'ala, untuk menghalalkan kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat-niat ni apa? Untuk nak jadi bertujuan. Kita mandi ni, mandi syai'adi yang biasa.
syai'un adi, sesuatu yang biasa adalah kebiasaan bagi kita. Mandi lumrah. Tak? Kebau mandi, kan? Manusia mandi, lembu mandi. Cuma yang malas mandi kambing. Kambing orang panggil, kambing ni dia malas mandi. Tapi kita manusia ni lumrah bagi kita sehari 2 kali, sehari 3 kali, sehari 5 kali mandi. Tak ada masalah, lumrah. Cuma nak membezakan tadi dengan niat. Bila kita niat nak mandi itu kerana apa? Kerana nak mengangkat hadas besar. Jadi terjadilah dikatakan mandi wajib. Dah membezakan daripada mandi-mandi biasa. Dan mandi-mandi wajib ni macam kita tahu lah. Makna kata kena cukuplah syarat-syarat dia, meratakan air ke seluruh badan di celah-celahan. Apa yang bercelah di badan kita ni. Badan kita ni banyak celah, Ustaz Sarah. Jadi kita kena menyampaikan air itu ke mana sahaja kawasan yang tidak sampai air. Di celah-celahan. Tak kira lah celah tangan, celah kaki, celah paha, semua. Bagi sampaikan air ke anggota badan. Itu. Niat je. Niat mandi wajib hendaklah dilafazkan apabila mula terkena air pada mana-mana bahagian anggota mandi. Makna kata, bila air itu sampai sahaja, lintaskan, masukkan niat dalam hati kita, air yang aku jurus di badan aku, yang aku jirus di badan aku ini adalah bertujuan mandi wajib kerana Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya niat dilafazkan selepas dia telah membasuh anggota badannya, mandi wajibnya tidak sah dan dia mestilah memulakan kembali niatnya ketika dia mula menyampaikan air ke seluruh anggota badan. Contoh, Ustazah mandi. Makna kata lupa nak niat di pertengahan dah, sudah nak mandi dah, kan? Tinggal nak curi kaki sikit, nak curi tangan sikit, kan? Jadi tak dikira. Dikira daripada air pertama jurusan tadi, air pertama yang kena badan tadi, kita kena niat lain. Niat mandi lain bagi semua, meratakan ke anggota badan dengan niat yang kita mulakan balik tadi, bagi rata balik air ke seluruh badan, barulah dikira mandi wajib. Ustazah, kita kena teliti dalam fiqh ini. Kita takut bukan apa, Ustazah. Kita takut tak selesai. Kita mandi itu tidak sampai kepada tahap yang sah dalam mandi wajib tersebut. Sekiranya kita berniat ataupun dia berniat sebelum air sampai ke badan, niat itu juga tidak sah dan dia mestilah memulakan kembali niatnya ketika dia mula menyampaikan air ke badan. Orang yang tidak berniat mandi wajib tidak memenuhi rukun mandi wajib. Mandi wajib ni dia ada rukun dia. Jadi rukun dia dimulakan dengan niat. Jadi kalau tak niat, tak sah lah mandi wajib itu. Dan dengan itu tidak boleh dikatakan telah mengerjakan mandi wajib. Dia tak boleh habaq kata, oh saya mandi wajib dah, tapi dia tak niat pun mandi wajib. Memang dia mandi meratakan air ke seluruh badan, ke celah-celahan, semua kena air. Tetapi dia tidak mulakan dengan niat. Tak mulakan dengan niat, jadi mandi macam biasa. Mandi yang syai'un adi, syai' yang sesuatu yang biasa sahaja. Mana kata mandi kebiasaan dia lah. Mandi pagi ke mandi tengah hari ke macam tu je lah. Tak ada perbezaan dengan mandi wajib. Jadi mandi wajib ini kena ingat, mestilah berserta dengan niat. Dan masih terikat dengan larangan yang dikenakan ke atas orang-orang yang berhadap besar. Makna kata yang berhadap besar tadi masih terikat. Sebab apa? Bila tak sah mandi tadi, dia nak tentu Al-Quran tak boleh, dia nak sembahyang tak boleh, dia nak melakukan apa pun tak boleh. Nak tawaf tak boleh. Kan? Sebab apa? Sebab dia terikat lagi, dia dalam hadas besar. Sebab apa? Bila dia tak niat mandi, dia jadi mandi biasa. Bila mandi biasa, tak terangkatlah hadas besar tadi. Bila tak terangkat hadas besar itu, maka tetap di dalam hadas besar. Okey, cara mandi wajib pula. Apa yang dikatakan cara mandi wajib? Mandi wajib hendaklah dikerjakan menggunakan apa?
menggunakan air mutlak, iaitu air yang suci lagi menyucikan. Kita tengok kan, sebelum ni kita dah belajar kategori air mutlak ni bagaimana. Itulah yang dikatakan air suci lagi menyucikan. Dan tidak sah jika menggunakan air yang bukannya air mutlak. Tidak sah kalau kita menggunakan air yang bukan daripada air mutlak. Cara mandi wajib paling afdal sekiranya mengikut sunnah Rasulullah. Jadi yang paling afdal dia ikutlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah kata apa? Dahulu jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mandi janabah, dia buat macam mana? Rasulullah buat macam mana? Beliau membasuh kedua tangannya. Dia basuh kedua tangannya. Kemudian menuangkan air dari tangan kanan ke tangan kirinya. Ambil pegang tangan kanan, juri tangan kirinya. Lalu membasuh kemaluannya. Lantas berwuduk sebagaimana berwuduk untuk solat. Dah basuh tangan semua. Lepas itu basuh kemaluan, basuh anggota kemaluan untuk mandi janabah ni untuk mandi janabah. Kalau tak mandi, kalau selain daripada janabah pun kita boleh gunakan seperti mana wanita yang datang haid, nifas, wiladah, makna kata kita cucikan tempat yang terkeluarnya ataupun terjadinya haid, nifas, wiladah ataupun tempat janabah. Makna kata di anggota sulit basuh kemaluan dahulu, lantas berwuduk sebagaimana berwuduk untuk solat, wuduk macam biasa. Dah berwuduk, lalu beliau mengambil air dan masukkan jari-jarinya ke pangkal rambut. Kena panggil apa? Selat, masukkan. Banyak pentakrifan lah. Tetapi yang mudahnya kita masukkan jari-jari kita ini ke dalam rambut kita supaya apa? Di celah-celahan rambut ini terkena air. Itu bagi orang lelaki selak. Orang perempuan pun terlebih-lebih dah, terlebih-lebih lagi. Sebab apa? Orang perempuan ni rambut dia panjang. Bila rambut panjang, kena bagi ratakan seluruh rambut dia. Ni takut nak basah rambut kan, Ustazah, terutamanya Ustazah. Kena basahkan rambut ni, bukan dekat basah rambut saja ni, sampai kenakan di atas kulit kepala kita. Bagi sampaikan air ke seluruhnya. Hingga beliau menganggap telah cukup. Bila beliau Rasulullah yakin air itu sampai, beliau tuangkan ke atas kepalanya sebanyak 3 kali tuangan. Dia jurus 3 kali. Setelah itu beliau guyur seluruh badannya. Ataupun ini bahasa lain ni, Ustazah. Apa itu guyur, Ustazah? Tadi Ustazah duk pening pula. Ustazah, guyur apa ni Ustaz Syakir ni? Bagi tahu guyur kami tak faham. Bukan. Maksud guyur di sini, setelah itu beliau gosokkan seluruh badannya. Itu makna guyur. Guyur gosokkan ke seluruh anggota badannya, kemudian beliau basuh kedua kakinya. Maksud guyur di sini ataupun gosok di sini, kena ratakan, gosok seluruh badan, celah-celah, tang mana tak kena, bagi kenakan, ratakan air. Sambil mandi itu bagi ratakan air ke seluruh badan, kemudian beliau basuh kedua kakinya. Ini dalam hadis sahih, hadis Al-Bukhari dan Muslim. Ustazah, tengok cantik Rasulullah ajak kita macam mana cara nak melakukan mandi wajib dengan cara yang cukup sempurna. Beginilah caranya Ustazah. Kita boleh praktikkan cara begini supaya apabila kita praktikkan ini, kita dapat pahala apa? Pahala kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustazah, inilah yang katakan cara mandi wajib. Okey, cara mandi wajib yang paling baik adalah mengikut cara yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ini pendapat lagi. Mengatakan macam mana? Tadi hadis yang Sayyidah Aisyah tanya bagi tahu tadi secara umum. Tetapi dalam riwayat At-Tirmizi ini digariskan panduan, step by step macam mana kita nak mandi hadas besar ataupun mandi wajib.
Mula-mula dimulakan dengan bismillah. Salah? Tak salah. Kita mulakan dengan membaca bismillah sambil berniat untuk mengangkat hadas besar. Ataupun mengangkat untuk nak mengangkat hadas besar untuk niat nak mandi wajib. Dah membaca bismillah sambil berniat membasuh tangan 3 kali. Basuh tangan, membasuh anggota kelamin. Dia macam rentetan daripada hadis tadi. Membasuh anggota kelamin dari kotoran dan najis. Kotoran-kotoran ataupun najis-najis. Bekas-bekas najis. Kalau bekas-bekas segalalah najis-najis yang terlekat di anggota kelamin. Kotor-kotoran yang terlekat, darah, air mandi, air wadi dan sebagainya. Jadi kita cucikan terlebih dahulu. Mengambil wuduk sebagaimana biasa, kecuali kaki. Ambil wuduk tapi kaki. Ini riwayat At-Tirmidzi oleh Imam At-Tirmidzi. Tirmidzi kata ambil wuduk di mana, tapi kaki tak payah basuh dahulu. Kaki dibasuh selepas mandi nanti. Membasuh keseluruhan rambut di kepala, gosok rambut tu kan. Dah ni shampoo, bagi bersih, bagi gosok betul-betul. Membasuh kepala berserta dengan telinga sebanyak 3 kali. Dengan 3 kali menimba air, makna kata air yang lain lah 3 kali. Basuh kepala dengan telinga tadi 3 kali. Kemudian menjirus air ke seluruh bahagian badan di sebelah lambung kanan. Lambung kanan ni di sebelah bahagian belah kanan ni. Di tepi belah kanan. Buat belah kanan dulu. Lepas tu disertai pula daripada atas ke bawah. Makna kata kita jurus daripada belah kanan dulu, daripada atas turun ke bawah. Selepas itu disertakan pula sebelah kiri turun sampai ke bawah. Menggosok bahagian-bahagian yang sulit seperti pusat, ketiak. Tak salah. Kita gelak, tetapi inilah hakikat yang berlaku, Ustaz-Ustazah. Kena betul-betul kita cuci, betul-betul kita gosok, bagi ratakan air ke seluruh anggota badan kita. Pusat, ketiak, lutut dan lain-lain, anggota sulit dan sebagainya, untuk nak bagi sampaikan air. Begitu. Jika dia mandi dengan dalam masalah ini, jikalah kita ni Ustaz-Ustazah, hari ni dunia canggih Ustaz-Ustazah. Dunia canggih macam mana? Biasa orang mandi pakai cebok kan. Orang dulu kan pakai timba masuk dalam perigi. Sampai itulah ada istilah timba cari perigi cari timba. Sebab apa? Tu peribahasa orang dahulu kala. Tapi orang hari ni tak ada dah perigi. Rumah taman nak korek perigi waktu mana? Kan? Duduk pun dalam bilik air kecil je, sempit je. Last sekali dia direct paip pakai shower, sopok bujang tu, salah. Buka je paip, air bersembur, seruk kena kepala. Sopok mandi hujan. Jika dia mandi menggunakan shower, tidak perlu 3 kali. Nak 3 kali ke mana? Tetapi seeloknya bila mandi tadi dah tak boleh nak buat 3 kali, seeloknya kita juga masa shower tu kita elak badan kita sikit, kali sikit bagi belah kanan dulu kena, lepas tu elak pula bagi belah kiri kena, supaya apa? Ada juga yang kita boleh ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Tidak perlu 3 kali, memadai, telah yakin air telah meratai seluruh badan dari kepala sampai ke hujung. Dalam bab shower ni tak ada masalah dah. Sebab apa? Sebab dia datang daripada atas. Bila sebut shower ni dia main ke atas. Percikan air tu ke atas, daripada atas, daripada kepala kita. Jadi kita tak susah sangat dah. Kita gosok. Bila air tu kita buka, gosok kepala kita, rambut-rambut kita, ratakan air. Selepas tu air tu akan mengalir turun ke bawah. Kan? Untuk wanita pula, oleh kerana rambut wanita lebih panjang, maka disunatkan diuraikan ataupun diurai-uraikan rambutnya. Jika rambut seorang itu ditocangkan, dia pakai buat tocang banyak tocang atau disanggulkan, ataupun kita buat simpulan sanggul.
Tapi hari ini kita pun heran juga. Hari ini kita tengok pelik. Rambut ni biasa kalau sanggui pun taklah tinggi mana Ustaz Salah. Hari ini kalau kita tengok pergi saya pergi ke satu tempat kedai aksesori perempuan, saya tengok apa benda ni ketui besar dengan buah kelapa dah. Tengok tanya dia ni untuk apa? Dia kata ini orang panggil apa? Sanggul palsu. Dia kata nak pergi nampak naik tocangnya naik sanggulnya. Dunia hari ini pelik-pelik Ustaz Salah. Jadi bukan sanggul tu tak boleh nak urai dah, kena ambil buang. Tu tak boleh pakai Ustaz Salah sanggul itu. Jadi sanggul original ni, rambut kita yang kita sanggulkan ini, kita bukakan sanggul itu. Kalau ditocang ataupun diikat, dibukakan ikatan itu. Sekiranya tak sampai air ke dalamnya, tocang atau sanggul hendaklah dibuka untuk bolehkan air sampai. Seelok-eloknya kita buka lah Ustazah. Kalau sanggul, simpulan sanggul tadi kita buka, jiruskan air, bagi waktu gosok-gosokkan rambut kita, selak-selakkan rambut kita, bagi kena air. Kalau tocang itu diikat, kita buka tocang itu. Supaya apa? Supaya kita merasa puas hati kita apabila kita memakainya. Apabila kita meratakan air ke kawasan rambut kita. Seseorang itu elok memakai kain sehingga ke lutut seperti yang diajar oleh Rasulullah SAW. Jadi singkapkan kain itu sedikit sampai ke lutut. Jadi ini bagi yang mandi dan tengok keadaan dah Ustaz Salah ya. Tapi hari ini mana ada lagi kan? Kalau ada pun di kawasan-kawasan yang terpencil sajalah. Kebiasaannya kita hari ini mandi dalam bilik air, tempat yang penuh dengan sempurna, yang tertutup kan dan sebagainya. Ni nak cerita orang dulu-dulu ni lain lah. Yang duduk dekat regi kan, berdindingkan atap rumbia, atap daun nyok dan sebagainya, daun kelapa dan sebagainya. Jadi kalau macam keadaan begitu, kena jagalah aurat kita. Tetapi kalau dah dalam tempat yang memang dah tertutup, memang dah terjamin, jadi di situ kita kena singkapkan sedikit hingga ke lutut. Supaya apa? Supaya kita boleh ratakan air ke seluruh anggota badan kita. Kita boleh sampaikan air ke seluruh anggota badan kita. Ustaz Salah, dalam berhadas besar ini, dalam kita mandi wajib ini Ustaz Salah, keperluan ada keperluannya. Keperluan mengambil wuduk ini adalah seseorang yang telah mengerjakan mandi wajib. Tidak perlu mengambil wuduk semula untuk mengerjakan solat, dengan syarat dia tidak melakukan perkara yang membatalkan wuduk seperti dia selepas dia mengerjakan mandi wajib. Mana kata dia niat nawaitu raf'al hadatsil akbari alayya lillahi ta'ala. Dia pun air pun sampai gosok-gosok pas dah rata dah. Dia pun tak bagi kena kemaluannya. Jadi bila perkara-perkara yang batalkan wuduk itu tak terjadi, maknanya dia dikira sudah berwuduk dan boleh terus menunaikan solat. Jika terbatal, dia perlu hanya mengambil semula wuduknya sahaja. Jika terbatal, dia tersentuh dan sebagainya, terbuang hadas kecil, ada air besar, perkara-perkara yang batalkan wuduk tadi, dia tidak perlu mengulangkan lagi. Tak perlu mengulangi lagi mengangkat hadas besar. Cukup dah dia mengangkat hadas kecil sahaja, iaitu berwuduk. Perkara-perkara sunat, ada juga perkara-perkara sunat Ustaz Salah. Kita ini dalam amalan seharian tidak cukup dengan kefarduan. Sebab apa? Sebab kita hidup di dunia ini Ustaz Salah, kita nak kumpulkan segala amalan yang sebanyak mungkin untuk kita berikan, untuk kita presentationkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Kita buat amal kewajiban kita ini akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kutiplah sebanyak mungkin amalan-amalan sunat untuk apa?
untuk kita perbanyakkan pahala-pahala kita ataupun ganjaran-ganjaran kita. Sebab apa? Nanti akan dihitung ni setiap gerak-geri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada apa Ustazah? Di Yaumul Mahsyar nanti sama ada berjayakah kita melangkah ke titian sirat, yang kita selalu baca, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, wahdina ila siratikal mustaqim, satukanlah kami jalan yang benar, jalan yang lurus, yang kau redai dalam titian sirat nanti. Moga-moga kita salah seorang orang yang berjaya melintas titian siratal mustaqim. Walaupun kita sedar kita tidak mampu melintas selaju cahaya, kita tidak mampu melintas sekuat kereta Ferrari, kita tak mampu melintas titian sirat dengan sekuat tunggangan kuda, kita tak mampu berlari di atas titian sirat, kita tak mampu berjalan di atas titian sirat. Walaupun kita hanya merangkak di atas titian sirat, biarlah kita di atas titian siratul mustaqim tadi, biarpun merangkak kita, tetapi kita nak penghujung kita berjaya melintas titian sirat itu. Jadi untuk nak berjaya melintas titian sirat ini tidak memadai kita dengan amalan fardu. Perlu perbanyakkan lagi amalan-amalan sunat, supaya amal kebajikan kita ini digabung jadikan dengan amalan fardu untuk mengukuhkan lagi amal kebajikan kita insya-Allah. Jadi perkara-perkara sunat dalam mandi wajib ini adalah pada masa mandi kita disunatkan menghadap kiblat. Bukan susah Ustaz. Menghadap kiblat je dapat dah pahala. Senang, bukannya susah pun. Tapi kita ni sekarang ni jadi macam angkuh, tak nak kita nak lakukan benda-benda yang remeh itu. Kita rasa medai dah dengan fardu. Tidak Ustaz. Benda yang ringkas inilah yang akan menguatkan amal kefarduan kita insya-Allah. Jadi kita menghadap kiblat, lepas itu kita baca bismillah, membasuh tangan, mengambil wudu, menggosok anggota seluruh badan tertib, mualat. Mualat ini iaitu berturut-turut, jangan bagi kering dan sebagainya, tanpa putus air itu, juruh-juruh air sampailah keseluruhan badan kita dikenakan dengan air. Manakala bagi wanita pula, ni ustazah dikhususkan kepada ustazah lah. Ustazah, bagi wanita yang mandi disebabkan haid dan nifas. Mandi haid dan nifas ini disunatkan menggunakan perfume ataupun kita menggunakan atar selepas mandi. Dalam ni bahasa orang putih ustazah. After bath, perfume. Makna kata perfume selepas mandi, supaya harum dari bau darahnya. Kan banyak hari darahnya, kan jadi kesan-kesan darah itu kita takut berbau pada tubuh kita. Jadi selepas mandi itu apa salahnya atarkan diri kita. Diri kita ni perlu wangi, atar. Tapi saya yakinlah kalau yang sebut namanya ustazah ini memang kalau bak wangi untuk sana kata lah, kan? Tak nanti suruh pun tak apa, memang wangi insya-Allah. Memang naluri dah orang perempuan ni, dia tak suka kepada benda-benda busuk. Jadi orang lelaki pun sebenarnya sama je, tak suka benda-benda busuk. Tapi dilebihkan lagi dengan orang perempuan, memang naluri dia seorang wanita itu sukakan wangi-wangi, kan? Kalau kita balik kan rumah, tiba-tiba kita bawa sekuntum bunga, ustazah, bawa bunga apa? Bunga ros, kan? Dia bukan tengok cantiknya bunga, tak. Dia ambil bunga tu, cium bunga tu, wanginya abang, terima kasih abang, kan? Kalau ustaz boleh buat kan macam tu dekat isteri, Masya Allah, isteri itu akan sayang sepenuhnya dekat ustaz, supaya berkekalan hingga hari akhirat nanti. Nak jadi suami misali ni bukan senang. Bukan senang nak dapat suami misali, tapi tak susah pun nak jadi suami misali. Kan nak payah pun, cara nak tackle hati seorang isteri ni, kan? Singgah kedai bunga tu, bunga ros tu sekuntum RM2 saja. Dia tak mau kalau ustaz bawa balik KF, buat balik apa dia? KFC, McDonald, buat balik
apa-apa jenis makanan, banyak-banyak pun dia tak suka. Yang dia suka apa dia? Buat balik bunga, dia pun cium. Wangi, seronok dia, kan? Tengok kita senyum dia, kan? Jadi kita pun seronok juga, kan? Dalam rumah tangga ini kita kena adalah ciri-ciri, suami misali kenalah saling orang panggil apa, sayang menyayangi, kan? Jadi dalam bab ini pun dalam mandi ini perlu juga berwangi-wangian. Supaya apa? Supaya kesan-kesan darah tadi, daripada haid contohnya, daripada nifas, haid pun adalah yang sikit. Biasanya ada yang 3 hari, 5 hari, 7 hari, 9 hari, banyak, kan? Bila banyak hari itu mungkin kesan-kesan tu adalah akan mendatangkan bau. Bau darah. Darah ni bau dia hanyir. Jadi bila kita pakai atar ini, insya-Allah akan menjadi wangi. Tapi sekarang ni macam-macam dah. Ustazah boleh dapatkan yang halal lah. Yang halal, produk-produk yang halal. Banyak sekarang ni ke arah halal development center ni, makna kata ada dicuba di-createkan di situ produk-produk halal, termasuklah wangi-wangian bagi wanita, kan, bagi terutamanya golongan wanita. Tempat orang panggil apa, haruman untuk orang panggil apa ni lah, nak membersihkan anggota-anggota kita, termasuklah badan-badan dan alat kelamin dan sebagainya. Jadi kita boleh gunakan, tapi nak guna tu mestilah guna yang halal. Makna kata wangi-wangian yang halal. Makna kata tidak mendatangkan orang panggil apa, kemudaratan lah. Begitu Ustazah. Jadi kalau badan kita wangikan dengan perfume, jadi inginlah saya berpesan, kalau mulut kita pula macam mana kita nak wangikan? Orang kata nak wangi mulut tak boleh makan apa nama, chewing gum, makan macam-macam lah, komok apa nama, komok itulah yang ubat komok tu, macam-macam makan jenis chewing gum pun berbagai-bagai jenis. Tetapi ingin saya pesankan di sini Ustazah, wangian yang paling sesuai untuk mulut kita adalah dengar pepatah Arab ini, atar famak bisallu ala nabi. Apa maksud dia Ustazah? Atar famak, makna kata kamu wangikanlah, atarkanlah, perfumekanlah atar famak, perfumekanlah mulut kamu bisallu ala nabi, dengan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang sehebat-hebat atar ini adalah dengan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustazah, kita masuk pula dengan satu bab lagi, iaitu bab bersugi. Apakah yang dikatakan bersugi? Jadi kita tengok secara ringkas sahaja, kita berikan di sini dalam slide pun, insya-Allah saya cuba ringkaskan. Dalam bersugi ini atau dipanggil miswak ataupun siwak, dalam bahasa Arabnya siwak. Siwak ini adalah satu perbuatan bagi membersihkan mulut dan gigi. Siwak ini adalah satu perbuatan. Kita nak melakukan macam mana cara nak membersihkan mulut dan gigi. Tadi nak perfumekan mulut, sekarang nak bersihkan dalam mulut. Memanglah selawat, tetapi kita kena jaga juga kebersihan kita, dengan cara membersihkan mulut dan gigi kita. Itulah dinamakan bersugi. Apa ni Ustaz? Bersugi ni berus gigi ke Ustaz? Kan macam-macam orang tanya. Jadi kita pecahkan soalannya. Kita tengok Ustazah, kita tengok pada hukum itu dahulu. Dalam syariat sunat, hukumnya adalah sunat. Kita bersiwak ini sunat. Sunat sebab apa? Dan masanya ialah bila-bila masa, tetapi masa yang paling dituntut ialah selepas daripada bangun tidur. Ustazah, kan? Ini bangun tidur tak gosok gigi, lepas itu pergi sekolah, dalam ngantuk lagi dia pun menguap. Menguap, terbuka, luar je. Bila luar begitu, kawan-kawan lain tutup, dia buka, kawan lain tutup. Sebab apa? Berbau. Berbau Ustazah. Jadi kita kena bersihkan dulu mulut kita. Sebab apa? Kita nak berinteraksi dengan insan lain. Jadi kena jaga kebersihan diri kita, insya-Allah. Selain daripada itu, ketika hendak mendirikan solat,
Selain daripada bangun tidur, ketika nak solat, kita nak berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti bersihkan jiwa kita, kita mesti bersihkan diri kita, anggota badan kita, termasuklah anggota mulut kita, untuk kita nak bertutur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hendak membaca Al-Quran, sebab apa? Kita nak membaca kalam Allah, nak membaca kalam Allah. Jadi kita mestilah bersihkan, wangikan mulut kita, ataupun kita bersihkan mulut kita daripada segala kotoran terlebih dahulu. Dan yang terlebihnya adalah ketika berubah bau mulut. Bila gosok gigi daripada pagi sampai ke malam, petang dah pukul 5, dia pun cakap, orang pun pakat tutup mulut kan. Orang pun bila dia sembang lari ikut lain alih muka ikut lain, sebab apa dah tak tahan dah. Tambah-tambah ustaz-ustazah ya. Kita ini orang kampung ustaz-ustazah. Orang yang ada macam-macam tanaman, hebat lagi kita ni. Selalunya kalau makan nasi tak ada ulam tak sah biasalah nasi ulam cabai Kalau ulam pucuk kayu tak apa. Ini ulam buah petai kan. Oh, yang harum-harum semua tu. Buah jering kertas, banyak lagi makanan-makanan mengibat ulam-ulaman yang boleh menyebabkan bau yang semerbak baunya. Semerbak bau apa? Bukan bau wangi, tetapi bau petai tadi, bau kertas, bau jering tadi Jadi kita kena bersugi supaya mengelakkan mulut kita berbau. Itu sunat hukum dia, untuk mengelakkan mulut kita berbau. Manakala makruh pula, hukum bersugi juga boleh dijatuhkan dalam hukum makruh. Makruh ketika mana? Ketika orang yang berpuasa, tak kira sama ada fardu ataupun puasa sunat. Makna kata kalau dia nak gosok juga, dia nak bersugi juga, makna kata dia kena bersugi di waktu pagi. Maksud di waktu pagi ini, ulama telah membuat satu pentakrifan yang dimaksudkan pagi apabila sebelum matahari gelincir ke barat. Makna kata masuk waktu zuhur dah dikira tak boleh, makruh dah hukumnya. Atau belah pagi lah kita boleh bersugi. Dan manakala dalil tentang bersugi pula, ini daripada hadis Rasulullah SAW tentang bersugi. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, bersugi itu membawa maksud bersugi itu membersihkan mulut dan mendapat redha dari Tuhannya. Makna kata Allah ini suka kepada hambanya yang bersih, yang suci kan. Dan daripada hadis yang kedua daripada Abu Hurairah radhiyallahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kalau tidaklah akan menyusahkan umatku, akan suruh mereka bersugi pada tiap-tiap waktu ketika berwudu. Kalau boleh Rasulullah kata kau tidak menyusahkan umat Rasulullah ni, Rasulullah nak kita ni tiap-tiap waktu nak solat fardu itu kita bersugi dahulu. Ini diriwayatkan oleh Ahmad. Makna kata dititik beratkan, Rasulullah pun titik beratkan kepada umat-umat dia ni sentiasa dalam keadaan bersih, sentiasa bila bertutur mulutnya berbau wangi, baik di depan manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebersihan itu amatlah penting. Ustaz-ustazah yang saya kasihi sekalian, mari kita tengok sedikit lagi. Sedikit lagi, iaitu alat-alat untuk bersugi. Apa dia alat-alat untuk bersugi ni? Alat untuk bersugi ialah tiap-tiap sesuatu yang suci dan kesat. Kebiasaannya benda yang suci, bukan kebiasaan, memang dikenakan perkara itu mesti suci dan kesat, barulah boleh menanggalkan kotoran-kotoran yang ada di gigi dan mulut kita. Apa dia? Digunakan bersugi ini berus gigi. Berus gigi, tak. Itulah dinamakan bersugi. Bersugi ini maksud dia mencuci gigi. Bersugi itu maksud dia mencuci gigi dan mulut kita.
Jadi berus gigi. Kita pakai ubat gigi yang halalan thayyibah punya ke, yang halal lah ubat gigi tadi. Yang suci ubat gigi tadi, kita gosok gigi kita. Gosok gigi, buangkan segala sisa-sisa makanan dalam gigi, dalam mulut kita. Selain daripada berus gigi, kayu arak. Bukan kayu yang kena arak dah ustaz-ustazah. Satgi ustaz-ustazah kata kayu arak, jenuh pula nak fikir apa dia kayu arak. Bukan ustaz-ustazah. Kayu arak ni nama dia. Nama dia iaitu kayu siwak tu lah, ustaz-ustazah tengok kan. Lah ni dia buat packaging tu macam-macam. Ada yang bentuk kering, ada yang dia main dalam keadaan basah lagi kayu tu. Kayu tu dalam keadaan basah lagi. Kayu itu dia mempunyai macam seakan-akan akar lah. Apabila kita buka kulitnya itu, di batang itu bila kita gosokkan ke gigi, dia akan memecah seperti berus gigi dan juga. Jadi itu dinamakan kayu arak ataupun kayu siwak. Seterusnya boleh juga kita gunakan rotan. Rotan, tengok sifat rotan tu kan. Bila kita potong rotan itu, kita tengok dia macam ada macam kita panggil apa? Dia berbulu-bulu ataupun dia banyak urat-urat dia kan. Jadi bila kita buka kulitnya itu, bila kita selalu gosok dia akan pecahkan urat-urat tu, dia akan menjadi seperti berus gigi juga. Selain itu, rotan, manggar kelapa. Apa dia pula dah manggar kelapa? Akar kelapa. Paling-paling tak ada, berus gigi pun tak ada, tak boleh nak beli kan? Kayu siwak pun tak ada, rotan pun tak ada. Pergi belakang rumah, dekat pohon nyok tu, ustaz-ustazah buat ke mana? Bawa pisau satu, bawa barang satu, pergi potong sikit akar nyok tu, agak yang panjang tu ustaz-ustazah. Dah cuci bagi elok, memang confirm tak terkena najis. Ambil itu, gosoklah gigi. Jangan cari hak keras sangat ustaz-ustazah. Cari yang keras sangat lagi. Bukan gigi bersih, sekali dengan gusi-gusi berdarah. Jadi ustaz-ustazah kena tengoklah yang mana kesesuaian. Tetapi hari ini tak mahal pun. Berus gigi kalau kita pergi ke Giant, 2 ringgit. Murah ustaz-ustazah. Boleh belilah untuk anak-anak kita, keluarga kita, supaya kita sentiasa menjaga kebersihan di dalam diri kita. Itu ustaz-ustazah yang saya kasihi sekalian. Sebab apa? Kebersihan itu sebahagian daripada